Kisah ini bermula di Istana Melaka. Ketika itu, Raja Melaka hendak mengutus ke benua Siam. "Hai Mamak Bendahara, akan sekarang kita hendak mengutus ke benua Siam, minta beli gajah pada Raja, barang 4 ekor yang jantan, 2 ekor betina. Siapa baik kita suruhkan?" "Daulat Tuanku Shah Alam, Patik mohonkan ampun dan kurnia. Jikalau lain daripada Laksamana adalah lambat pergi datang." Maka Raja pun memandang kepada Laksamana. Laksamana pun menyembah. "Daulat Tuanku, patiklah ke benua Siam itu." Setelah itu, Baginda juga berhasrat untuk mengalahkan negeri baharu, iaitu Patani. Namun dibalas oleh Laksamana. "Daulat Tuanku, barangkala Patik lalu ke laut Patani itu, Patik singgah melihat dia. Tetapi pada firasat Patik, terlalu baik tempat kedudukan Patani itu, tiada dapat dialahkan oleh musuh." Titah Baginda kepada Bendahara untuk mengarang surat untuk dihantarkan ke Siam. Setelah selesai dikarangnya, lalu Laksamana dan Maharaja Setia berlayar menuju ke Siam. Setelah sampai di sempadan Siam, maka Laksamana berkata, "Hai Muallim, apa nama negeri itu?" Maka kata Muallim itu, "Inilah negeri Patani namanya." Lalu mereka menziarahi kota Patani dan Laksamana mengagumi akan kota tersebut kerana kehebatannya. Setelah selesai, rombongan tersebut meneruskan ke Siam, dan setiba mereka di sana, mereka telah diraikan dengan dentuman bedil. Orang bandar pun datang melawati lalu bertanya, "Perahu dari mana ini?" Maka sahut orang dalam perahu gali itu, "Kami sekalian utusan dari Melaka." Terus orang bandar berjumpa Syah Bandar, dan Syah Bandar memberitahu kepada Oya Bagelang. Lalu Oya Bagelang segera menghadap dan menyampaikan surat tersebut kepada Pracau. Demikian Syah Bandar menjemput Laksamana dan mengajar cara untuk menyembah Pracau. Namun Laksamana tidak berbuat demikian, dan Laksamana menyembah seperti adat Raja Melaka kerana Laksamana memiliki penyakit di tubuhnya. Maka Laksamana dan Maharaja Setia pergi menghadap Pracau dan dibacakan surat tersebut. Laksamana telah mengagumkan Pracau kerana pandai bertutur dalam bahasa Siam, lalu diberikan persalinan. Setelah beberapa lama di Siam, maka Pracau menitahkan kepada Oya Bagelang untuk memanggil pendekar Jepun untuk bermain lawan dengan Laksamana. "Hai Oya Bagelang, mana dia pendekar Jepun yang bernama Cincu itu?" Maka sembah Bagelang, "Ada tuanku, pendekar itu dari Kemboja datang, terlalu masyhur. Jika 10-20 bukan lawannya." Maka titah Pracau, "Segera panggil pendekar Jepun." Lalu pendekar Jepun segera menghadap Pracau dengan seramai 7 orang. Pendekar tersebut terlalu angkuh dengan kata-kata dan membuatkan Laksamana marah. Berapa puluh orang Melayu itu jika seorang dua bukan lawan Patik? "Cih, hendak berdusta pula. Bicara kamu ini 4-5 berdiri pun tiada endah padaku. Hai Melayu, turunlah engkau. Jika tiada turun supaya ku naiki, balairun ku tendas kepalamu. Hai si kafir yang keras hatimu, apa engkau hendak berbuat? Berbuatlah olehmu." Lalu mereka berlawan, dan kesudahannya pendekar Jepun itu kalah dan mati di tangan Laksamana. Disebabkan itu, pendekar Jepun yang lain pula mengamuk dan berlawan dengan Laksamana.
Semuanya mati di tangan Laksamana kecuali 2 orang lagi terselamat dan telah lari menuju Kemboja untuk meminta bantuan untuk mengalahkan Laksamana. Setelah selesai pertarungan itu, Pracau mengucapkan syabas dan tahniah serta diberikan santapan dan hadiah siput keganda kepada Laksamana. Keesokan harinya, Laksamana memohon diri untuk berangkat pulang ke Melaka kerana berjanji hanya sekadar 40 hari sahaja berada di Siam. Lalu, Pracau menitahkan Oya Bagelang membalas surat kepada Raja Melaka. Lalu, diberikan 10 ekor gajah, 6 ekor untuk Raja Melaka dan 4 ekor kepada Laksamana untuk membalas jasa beliau. Maka, berlayarlah Laksamana dengan rombongan untuk pulang ke Melaka. Namun, terdapat serangan ketika perjalanan pelayaran. Serangan tersebut dibuat oleh 2 orang Jepun itu. Maka, Laksamana mengamuk dan berlakunya pertarungan sehingga berakhir dengan kemenangan oleh Laksamana. Ketika itu, Laksamana melihat perahu Jepun begitu banyak emas, perak dan harta. Lalu diambilnya dan dibawa pulang ke Melaka. Setelah beberapa hari, maka sampailah di Melaka dan Laksamana menceritakan dari awal hingga akhir kepada Raja Melaka. Beberapa ketika, maka Raja Melaka ingin merajakan anak anda Baginda Raden Bajau di Bukit Seguntang. Dan Baginda menitahkan kepada Laksamana untuk membantu merajakan anak anda Baginda. Lalu Raden Emas Ayu hamil anak perempuan, manakala Tun Teja juga hamil putera. Anak mereka itu turut dinamakan Puteri Sulong bernama Puteri Gunung Ledang, yang tengah pula adalah putera bernama Sultan Mahmud, dan si bongsu juga adalah putera yang bernama Sultan Muhammad. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.